Allah nazim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika. Allah nazim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astagfirullahaladzim. Lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi, amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Alhamdulillah ala kulli hal. InsyaAllah ayuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Bila kita sama-sama syukur pada Allah SWT dan kita benar-benar bertakwa kepada Allah SWT, sesungguhnya itulah kejayaan yang sebenar-benarnya. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pagi ini. InsyaAllah kita bersiaran lagi dalam siri Fitness Qalbu. Apa khabar semua pada pagi yang penuh barakah ni? Salam doha, insyaAllah. Baik, jadi sedang memulakan Allah SWT. Dalam siri kali ini kita nak sentuh tentang satu topik yang mungkin seringkali kita cakap, seringkali kita bincangkan, tapi seringkali jugalah kita lupakan. Apa dia? Mudahnya ingat Allah dan mudahnya melupakan Allah. Jadi bantu saya bawakan dulu, insyaAllah. Dan tadi saya tengah test line, saya berada di satu tempat ni yang tadi line tak berapa nak okey. Harap mudah-mudahan sempatlah kita live ni. Tengok ada beberapa signal ni, kita live lah insyaAllah. Sini suasana sini hari ni tak okey pula line dia. Congested. Mungkin cuti pula. Kemudian ramai orang pakai line sekarang ni kan, insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bantu saya bawakan dulu. Khair, saya bawakan, ajak sahabat kita join. Dan saya live pagi ni takkan lama. Bergantung pada condition line ini, insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbanyakkan selawat dan salam kata junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan putus salawat. Kerana padanya itu ada rahmat, padanya itu ada satu nikmat yang subhanallah, yang melaziminya akan merasainya. Dan ingat, selawat tanpa hati yang ikhlas kepada Allah SWT, bimbang-bimbang selawatnya itu, yang banyak itu akan hilang. Ingat, selawat itu ibadah. Bila ibadah, kunci pokok kepada ibadah itu ikhlas. Apa itu ikhlas? Hanya Allah. Kita buat bukan sebab kita nak menunjukkan kita mampu buat. Oh, saya boleh buat ustaz, ribu-ribu ustaz. Jangan. Tapi buatlah kerana kita perlu dan mahu buat. Kita mengharapkan rahmat Allah. Kita mengharapkan syafaat Rasulullah. Sebab itu kita mesti buat. Itu dia. Bukan kata kita boleh buat sebab macam-macam maksud yang kita nak bubuh pada amalan itu. Baik, insyaAllah. Sedang jemaah menggunakan Allah SWT, benda yang paling mudah dalam dunia ni, dalam kehidupan ini, paling mudah. Itu adalah ingat Allah. Dan yang paling mudah juga adalah melupakan Allah. Itulah dua kemudahan diletakkan serentak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Kenapa paling mudah ingat Allah? Dan kenapa paling mudah juga lupakan Allah? Baik. Paling mudah ingat Allah, paling mudah juga lupakan Allah SWT.
Kerana Allah SWT bila kata ingat Allah, itu adalah kemuncak bagi ibadah. Kemuncak bagi ibadah itu adalah ingat Allah. Itu adalah kemuncak bagi ibadah. Ha? Kemuncak bagi ibadah itu adalah ingat Allah. Dan kesinambungan ataupun kesimpulan, kita boleh katakan keseluruhan ibadah itu adalah ingat Allah. Ingat dalam arti kata faham, ingat dalam arti kata sebut, ingat dalam arti kata buat. Faham, sebut dan buat. Baik, bila kata suatu perkara yang sangat diperlukan, saya nak bagi tamsil dulu. Lepas tu saya bahkan dulu, nanti saya ada panjang-panjang, nanti kesian sahabat-sahabat kita ada yang terlepas pandang dalam bab ni. Sebab dia menjadi satu perkara yang bukan lagi keperluan asas, kewajipan asas. Saya nak bagi satu tamsilan dulu ya. Tamsil ini sangat insya-Allah dia sangat mudah diterima akal ni. Kenapa mudah ingat Allah dan kenapa mudah lupakan Allah? Saya nak bagi tamsil tentang keperluan asas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Dan kesilapan besar manusia itu adalah lupa Allah. Dan kesilapan dan kesalahan dia panggil lalai, ghairilah, gurur. Semua perkataan-perkataan itulah. Ya, perkataan-perkataan yang menjurus kepada ghairilah. Ingat, baca Quran pun boleh lupa Allah, boleh. Baca sebab tidak dengan hati, dengan lisan, dan dia terganggu dengan nafsu. A'udzubillah, sebab tu baca Quran kalam ta'uz, a'udzubillah. Aku berlindung a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Baca Quran pun. Yang mana tak ada buat aktiviti lain. Sebut dah buat, pegang dah buat, hati lalai. Hilang amalan. Apatah lagi solat, apatah lagi amalan-amalan yang lain. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Sudah jemaah yang memerlukan Allah SWT. Faham, sebut, buat. Baik, saya nak bagi tahu. Kenapa soalan mudah, Ustaz? Kenapa mudah? Kenapa tak ingat? Dan sebab dia mudah lupa. Mudah ingat. Dan dianya susah. Itu bukan sebab susah yang berat, tapi susah yang terlampau mudah. Okey. Susah apabila dia terlampau mudah, maka dia susahlah dia nak lekat. Terlampau mudah, macam pegang belut, pegang benda licin. Susah nak pegang. Kita duk faham susah ni dengan berpeluh-peluh, kena hancur, kena rosak, kena binasa, kena hilang harta benda, kena hilang semua baru nak ingat Allah ke? Nak cerita macam tu. Biasa kan orang kaitkan untuk ingat kepada Allah jalannya, ya Allah susahnya, beratnya, macam-macam ujian Ustaz saya terima. Adakah macam ni nak ingat Allah? Nampak? Ini kena faham ni. Dan banyak yang kita didedahkan itu adalah kesedihan. Kesedihan disebabkan oleh kekecewaan dunia, bukan sebab untuk datang kepada Allah. Nampak tidak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kena selawat tu ibadat. Kalau selawat tak ikhlas, macam mana dia jadi ibadat? Bersalahan dengan ibadat, kena ikhlas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi kita didedahkan dengan kesedihan, jalan-jalan kejatuhan, jalan-jalan kepayahan. Memang susah. Tapi cerita dia, dia jadi apa? Dia tadabbur ni alam. Sebelum ayat ni, dia dua ayat yang kita nampak dalam Al-Quran bilafzi, dengan tulisan, dengan lafaz. Ayat-ayat alam yang terbentang luas ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi senang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala.
Mari kita duduk sekejap. Mari kita wukuf sekejap. Persoalan yang kita lontarkan. Semudah mana ataupun bagaimana tanggapan kita dengan ibadat ingat Allah ini? Adakah kita letakkan Allah ini satu benda yang payah? Siapa letak payah, mana dia bersalahan dengan konsep ibadah. Sebab ibadah tidak susah sebenarnya. Kita kena bersusah-susah. Tapi ibadat tidak susah. Sebab tu dalam Islam, dia ada musyaqqah, dia ada rukhsah. Nabi sabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika nak pergi ke China. Yassiru wa la tu'assiru. Permudahkan, jangan kamu susahkan. Islam tidak pernah menyusahkan umat-umat dia. Islam datang malah menyantuni umat-umat dia. Islam datang malah memudahkan urusan umat-umat dia. Jadi apa sebenarnya yang kita faham? Rupa-rupanya kita salah faham. Kita menganggap bahawa perjalanan menuju Allah ni satu perkara yang sangat jauh, sangat susah sehingga kita lemah. Kita jadi patah semangat. Kita jadi subhanallah sehingga kita menganggapkan bahawa Allah itu jauh dan kita sehingga kan ada orang yang dia tanya saya, "Ustaz, siapa boleh tolong saya?" Siapa boleh tolong saya? Tak ada siapa boleh tolong saya. Subhanallah. Dia boleh cakap macam tu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sedang jemaah Allah Ta'ala. Di saat kita cakap tak ada siapa boleh tolong saya, sebenarnya kita sedang menafikan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat, sesusah mana kehidupan dunia, ingatlah bahawa kesusahan itu menjadi mudah bila ingat Allah. Tapi itulah, kita jadi susah, kita jadi resah. Sebab mudah lupakan Allah. Itu poin dia. Kita tidak mahu bersusah-susah ingat Allah. Sebab tu kita susah di dunia. Kita tidak mahu bersusah-susah ingat Allah. Sebab tu kita susah di dunia. Take note ni tuan-tuan. Tidak mahu bersusah-susah ingat Allah. Sebab itu kita susah dekat dunia. Kenapa tak nak bersusah-susah ingat Allah? Sebab ingat Allah itu mudah. Kenapa tak nak bersusah-susah ingat Allah? Sebab ingat Allah itu mudah. Nak dunia yang susah. Dunia kena usaha, kena cari, kena ligan, bergelumang dengan dia. Dengan Allah, Masya Allah, hadis kursi. Hadis kursi mafhum hadis. Jika engkau datang kepadaku berjalan, aku datang kepadamu berlari. Mafhum hadis. Ada tamsilan dia hadis tu. Bukan bermaksud takwilkan kepada makhluk, tidak. Bila masuk sifat kekuasaan itu laju. Jalan berlari itu maksudnya laju. Zap, sampai laju. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kamu ada. Aku ada bersama kamu. Kawan kita pun tak ada bersama kita setiap masa. Isteri kita pun takkan ada bersama kita setiap masa. Mak kita pun takkan ada dengan kita setiap masa. Duit kita pun ada dalam bank. Tak ada dengan kita setiap masa. Bank yang jaga. Kadang-kadang nak keluar pun kena minta izin. Boleh tak keluarkan duit saya? Bayangkan nak berapa encik, nak buat apa. Dia pula bagi instruction dekat duit kita. Yang berpenat-penat kita cari itu. Tiba-tiba dia bagi instruction. Tapi percaya atau tidak, Allah sentiasa bersama dengan kita. Tetapi kita tidak sedar. Kita tidak tahu. Kita tidak faham. Kita meletakkan satu sangkaan yang sangat bersalahan dengan kehendak Allah. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Tamsilan saya nak cerita tadi adalah, saya nak bagi tahu. Ingat Allah ni keperluan ke kewajipan? Ingat Allah. Mari kita tamsilkan dia. Kenapa mudah Ustaz? Tapi kalau mudah, kenapa ramai orang tak ingat? Sebab mudahlah orang tak ingat. Sebab mudahlah orang tak ingat. Kan? Sebab mudah sangatlah orang tak ingat. Tapi memang Allah takkan susahkan. Sebab apa Allah takkan susahkan? Sebab dunia dah memang susah dah. Dalam akhirat Allah nak susahkan, bersalahan. Semua yang berlaku itu ujian dunia. Ujian dunia memang susah. Tapi akhirat ni tuan-tuan, subhanallah, Allahu Akbar, akhirat ni mudah. Allahu Akbar. Tapi kita dah tertipu dengan dunia. Dunia yang menyebabkan akhirat tu susah. Contoh nak pahala, kena ada harta. Dunia yang menyebabkan akhirat tu susah. Kita yang duk nampak, nak jadi solehah, kena ada duit, kena ada jawatan. Nak jadi anak yang soleh, kena kedudukan tinggi. Nak berjaya dalam hidup, kena ada sijil. Tuan-tuan, akhirat tidak pernah menggaris pandukan perkara itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Akhirat meletakkan syarat yang tidak perlu dunia sebenarnya.
Nak jadi soleha, tak perlukan resume yang tebal begini. Nak jadi suami yang hebat, tidak perlu ada rumah agam, rumah banglo. Tak perlu. Tak perlu bagi duit isteri 5,000 sebulan, 100,000 sebulan. Tak perlu. Malah dalam bab nafkah pun, 4 mazhab tak pernah meletakkan mesti bagi duit sekian amount. Tak pernah. Islam sangat berkadaran dengan kemampuan manusia. Siapa nak bagi tu mengikut kadar kemampuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudahnya. Tapi sebab apa? Jawab balik. Ingat Allah ni keperluan ke kewajipan? Ingat Allah ni keperluan ke kewajipan? Subhanallah. Ingat Allah itu kewajipan, bukan keperluan. Baik, sekarang saya nak tamsilkan. Kalaulah sekiranya barang-barang keperluan asas itu mesti mudah didapati. Barang-barang keperluan asas mesti mudah didapati. Saya ulang sekali. Barang-barang keperluan asas mesti mudah didapati dan tidak boleh terputus walau sesaat. Contoh air. Kalau putus problem. Keperluan asas. Elektrik. Kalau putus problem. Apa saja keperluan asasnya telah digezetkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. KPDNKK. Tak boleh terputus. Mesti ada supply chain yang berterusan. Soal. Kalaulah sekiranya keperluan asas itu mudah didapati, kenapa kewajipan asas susah? Mana lebih penting, air atau udara? Kalau datang dua keadaan ni, mana lebih penting, air atau udara? Kalau diberi pilihan lah. Kalau diberi pilihan, anda nak pilih yang mana? Air dulu atau udara dulu? Bagi tahu. Air keperluan asas, udara kewajipan asas. Soal, udara ini datang daripada Allah. Sekarang ni soal, tarik nafas, lepas nafas, mana lebih mudah? Nak dapat air ke nak dapat nafas? Bagi tahu. Nak dapat nafas paling mudah. Dah, itu kenapa jadi susah ingat Allah? Sebab kita ingat dunia. Itu saja. Kita ingat nafas tu hidung. Kita ingat nafas tu hidung. Kita ingat nafas itu udara. Kita ingat nafas itu duit. Kita ingat nafas itu manusia. Allahu Akbar. Subhanallah. Tuan-tuan, sedang jemaahkan Allah Ta'ala. Bangkit. Sebab ada orang yang begitu susah sekarang ni. Ustaz, tak ada siapa boleh tolong saya. La. Tak boleh cakap tak ada siapa boleh tolong. Kita jadi susah sebab kita susah ingat Allah. Kita lupakan Allah Ta'ala. Kita ingat makhluk, kita ingat benda. Orang yang terkenal kita mudah ingat. Sebut nama orang terkenal. Ingat, melekat dalam hati. Melekat kat fikiran. Allah yang lebih popular daripada seluruh makhluk. Susah nak ingat. Allahu Akbar. Ingat saja, tengok saja dah nampak Allah. Sifat. Ada orang kata, nampak Allah, nanti kan wahdatul wujud. Ada pula sebut semua Allah. Saya nak bagi tahu, bagi orang yang bercakap wahdatul wujud. Bila wahdatul wujud ni, masuk sikit saya nak masuk sikit. Sebab nanti kan, bila Allah, nanti ada orang cakap wahdatul wujud. Sebab ada sahabat kita dah kena. Saya bagi tahu gini. Wahdatul wujud itu apabila diri dia mengaku Allah. Itu salah. Ingat, sifat makhluk tidak boleh ada pada Allah. Sifat makhluk tidak boleh ada pada Khalik. Tapi sifat Khalik ada pada Allah. Bila kata sifat Khalik ada pada makhluk, minta maaf. Sifat Khalik ada pada makhluk. Jadi, sekiranya kita tengok makhluk, kita nampak Allah, maka itu tanda wujudnya Allah. Bukan wujudnya makhluk. Yang jadi salah apabila diri meletakkan pada Allah, dia sebut, dia dah bersatu dengan Allah. Sifat dia dah ada pada Allah. Itu yang salah. Tu wahdatul wujud. Tu wahdatul, dia bersatu dengan Allah. Salah. Kita takkan boleh bersatu sampai bila-bila. Takkan boleh disatukan dalam konteks bersatu yang konteks sebati. Tak boleh. Sebab sifat kita tak boleh ada pada Allah. Sifat kita binasa. Macam mana binasa nak bersatu dengan kekal? Macam mana hidup nak bersatu dengan mati? Itu kena faham ya. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Yang kata duk kata kalkulator aras itu, saya nak tanya balik, kerusi dan aras tu dekat mana? Atas. Tu sumastawa alal arsh. Allah tu atas ke? Kalau saya kata saya duduk di atas Islam, saya berada di atas jalan Islam, nak mengatakan saya atas Islam ke ataupun saya dengan Islam? Ini bukan kata kita kena ambil, memang Allah kata summastawa alal arsh. Summastawa alal arsh. Sebut saja Allah, dah tidak boleh letak pada nisbah kerusi makhluk. Tak boleh. Sebut saja nama Allah, fasada jasad, binasa. Sebut nama Allah, jangan lagi takwil dengan benda, tak boleh. Jadi tak bolehlah kita kata di atas. Atas mana? Atas mana? Atas mana? Ini menunjukkan ketinggian, pengharapan, berdoa macam ni. Maksudnya kita berharap kepada yang maha tinggi. Memang ada nama Allah maha tinggi, Ali, ya Ali. Tak bermakna tinggi itu atas. Tinggi itu mesti atas ke? Dia jawatan tinggi tu, dia duduk atas ke? Dia ada duduk sebelah dengan kita? Ini orang tinggi ni. Ini orang jawatan tinggi. Orang jawatan tinggi tu, pejabat dia dengan staf-stafnya lain, itu pejabat dia buat bangunan tinggi. Tapi dekat atas tu kan ada staf-staf lain. Dia seorang je. Dia duduk sama dengan kita juga. Jawatan tinggi, tempat dia. Sebab tu, Allah wujud bila bil makan. Sebab tu, ahli sunnah wal jamaah dah kemah dah. Tak usah nak pening-pening dah. Atas. Jangan tanya atas. Percaya dia atas. Yang kita duk faham, atas tu kan tempat. Sedangkan di situ bukan sebut atas. Allah tu adalah, kalau sebut alal Islam, bunyal Islamu alal khamsin. Tertegaknya Islam tu dengan ala. Alal khamsin. Tertegak atas 5 perkara. Takkan duduk atas tu. Ni kena faham. Sebab tu ngaji, belajar dengan Allah ni. Hati. Jangan duk letakkan kepada kebenaran. Salah. Jadi, bagaimana ayat surah Al-Hadid ayat 4? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana pun kamu berada, di situ kekuasaan aku ada. Kena faham. Tu cara dia, ya. Boleh? InsyaAllah. Baik. Jadi maknanya, berbalik kita tadi. Kewajipan mengingati Allah. Kan rindu tu sifat manusia. Rindu sifat manusia. Rindu bersifat, rindu bukan benda. Rindu selagi benda yang baik, boleh. Malah rindu itu adalah sifat yang baik. Rindu kan? Yang datang daripada sayang. Apa saja sifat yang tidak boleh nisbah tu sifat buruk. Buruk dan berbentuk tidak boleh. Nak mudah faham begitu. Buruk dan berbentuk tidak boleh. Nikmat itu semua pada Allah. Buruk dan berbentuk itu makhluk. Jadi sifat buruk. Apa sifat buruk? Sifat-sifat buruk lah tidak boleh tak pada Allah. Faham? Baik. Berbalik tadi. Soal. Jelaskan kepada kami antara keagungan dan Allah yang mana dahulu bagi memahami wujud Allah. Tuan yang bertanya, rujuk Al-Quran. Allah suruh baca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah. Soal. Anda nak agungkan benda yang ada atau ada dah? Sebab tu sifatnya ada sebelum ada semua. Bagaimana keagungan boleh ada dulu sebelum ada Allah? Allah itu sifat namanya yang mengagungkan itu juga Allah. Jadi kena faham. Jadi bila Allah suruh baca dengan nama Allah, Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Keagungan itu pun anda takkan nampak. Sebut je agung, tak nampak pun.
Dengan apa nampak? Dengan kejadian alam. Jadi agung ni berwujud bersama, berserta dengan sifat kejadian alam. Keagungan Allah. Agung. Sebab tu mesti subhanallah dulu baru puji. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah tu masuk kenal Allah. Kenal Allah dengan sifat kejadiannya. Allah jadikan langit tak bertiang. Itu tanda keagungan Allah. Tidak bolehlah agung datang dulu kemudian baru nak. Itu sifat. Agung tu sifat. Sifat keagungan. Agung tu sifat. Allah tu nama. Allah. Ismu kan. Ismul Azim. Pemilik nama. Lebih daripada Allah. Pemilik dia. Itu kena faham. Jadi sebab tu kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak boleh lagi sampai tak akal dan tak boleh fikir. Itulah tanda kebesaran Allah. Keagungan dia dengan sifat kejadiannya. Mudah. Tengok saja dah nampak dah. Nampak saja dah, nampak. Suci kan? Mudah nampak kan? Mudah. Tengok Allahu Akbar. Keagungan. Jadi wujud Allah mesti mengatasi sifatnya. Sifat itu mesti datang kemudian. Nama, sifat, af'al. Kemudian datanglah perbuatan. Iaitu penterjemahan. Sudah pasti nama. Nama ada pemilik tak? Pemilik nama. Sebab tu huwallah, dia Allah. Huwallah. Siapa yang kata tu? Allah sendiri. Huwallah. Huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Jadi nama ni membawa kuasa. Sebab tu manusia nak kejar nama. Kejar nama kaya. Sebab tu saya tak letak kaya. Memang nisbah kaya Allah bagi pada manusia. Tapi kaya itu tidak letak pada manusia 100%. Kenapa tak boleh zikir sebut nama Allah? Bukan kata tak boleh. Siapa kata tak boleh? Habis tu, sebab tak ada makna. Mana boleh sebut tak ada makna? Kalau macam tu jangan sebut nama isteri dia. Sebab apa? Tak ada makna. Makna ni bukan bermaksud sentence. Bukan bermaksud mesti ada perkataan-perkataan. Makna ni mengatasi perkataan. Perkataan masih makhluk. Bila sebut nama Allah tu lafzu jalalah. Lafzu jalalah. Dia tak perlu dimaknakan dah. Kerana maknanya meliputi segala-galanya. Makna kalimah Allah. Allah tu sendiri membawa kehidupan. Jadi apa yang tak dimaknakan lagi kalau kehidupan itulah makna kepada nama Allah. Sebab itulah ulama' dah kaji sifat 20 tu. Makna nama Allah tu wujud. Ada. Apa makna Allah dalam hidup kamu? Ada ni lah maknanya. Simple. Mudah kan? Itu nama mudah. Kun, titik, fayakun. Orang tak mau dengar, dia cari jalan susah. Cari susah-susah, payah-payah. Lepas tu langsung tak belajar. Langsunglah tinggal. Allahu Akbar. Ya Syekh Muhammad Khusairi. Ya betul. Ya Syekh. Sebab tu dalam pengajar hakikat kehidupan, itu datang dengan asma' tuan. Asma'. Kita ngaji tentang Iqra' bismi Rabb. Boleh wujud dalam pengajian saya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau berpaksikan pada kalimah ataupun wahyu ini, jelas nanti. Dah tak tertukar lah. InsyaAllah. Bacalah dengan nama Allah yang menjadikan sekalian alam. Pada alam itulah adanya terjemahan nama Allah yang membawa sifat jamal, jalal, azim. Semua ada pada alam. Sebab tu saya bagi tahu mudahnya ingat Allah. Pada alam kita ingat, pada isteri kita lupa. Kita biarkan isteri kita pula memakai sifat agung. Tu dia. Apa sifat agung pada isteri? Engkaulah segala-galanya. Engkaulah yang pertama. Engkaulah yang terakhir. Takut menduakan isteri, tapi tidak takut menduakan Allah. Isteri pula takut diduakan. Tapi tak takut suami dia menduakan Allah. Dia takut suami ni menduakan dia. Kerana sayang itu. Sedangkan sayang ni memang bukan 2, 10, 100 daripada makhluk. Nampak? Kalau nak kata duakan dia, kalau ikutkan susunan Allah, Rasul, mak, ayah, baru isteri, yang kelima. Bukan yang pertama. Yang mana kata yang pertama? Dalil mana yang mengatakan cinta pertama? Pergi cakap dekat isteri.
Berani kita nak ngaji tauhid ni, ngaji sungguh-sungguh. Kita mengagungkan isteri ke mengagungkan Allah pada isteri? Mudahnya kita lupa. Ramai akhirnya kalah dengan perempuan balik. Kalah balik. Perempuan lah balik mengalahkan balik. Pada benda mungkin kita dah faham dah. Tapi pada perempuan pula kalah. Lelaki kalah. Kalah dengan kelembutan perempuan, kehalusan perempuan, kan, kecantikan perempuan. Habis 4-0 terus kena dengan perempuan. Jangan letak Allah di depan. Salah tu. Tak boleh Puan Roha. Allah di depan. Depan mana? Allah itu tujuan. Hidup ni mudah bila jadikan Allah itu tujuan. Bukan di depan. Bukan di depan. Kalau di atas pun tidak boleh, takkan di depan. Tak boleh, tak boleh. Walaupun kita faham apa maksud di depan itu. Jadi terus pergi pada makna dia, tujuan. Okay? Allah itu tujuan. Dah, habis cerita. Puji Allah pada isteri. Tapi itulah, ada dua sifat. Sifat Allah, sifat isteri. Dua-dua diagungkan. Kadang-kadang ngaji tauhid. Begini-begini ngaji tauhid. Tapi dalam bab menduakan Allah, menduakan isteri tak berani cakap. Abang nak menduakan kamu, boleh? Mana-mana yang ngaji, insyaAllah, bismillah, pergi cakap dekat isteri, abang nak menduakan kamu. Isteri, yang mana mengaji, tolong bagi tahu kat suami, abang, tolong duakan saya. Tolong duakan saya, bang. Tengok apa dia jawab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas tu kena faham. Allah tu sangat jelas. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Lebih jelas bagi segala yang jelas. Lebih gaib bagi segala yang gaib. Kalau COVID yang gaib pun kita takut, tak nampak. Allah bersifat lebih gaib daripada si COVID. Patut kita lebih takut daripada Allah. Dengan membuat segala suruhan. Kalau Allah suruh tutup aurat, tutup aurat. Ini tutup mas, takut. Aurat tak tutup. Tak takut Allah. Takut COVID. Tu dia. Sama. Bila kita hari ni, jelas, terang. Terang bagi segala yang terang. Senang beginilah, usahlah dibahaskan kepada Allah. Sungguh dia Tuhan yang lain. Kita tak bahas tentang Allah. Tentang sifat. Kita belajar tentang keadaan menyatakan. Benar. Sifat. Allah suruh cerita tentang sifat dia. Nama dia. Tu dia cerita dia. Kita tak cerita tentang Allah tu. Sekarang ni mudah diingat dengan apa? Allah suruh ingat Allah. Bila kata kita tidak bahaskan Allah, maka sebab tu bercelaru orang. Yang kita bahaskan itu bukan nama yang Allah itu yang sifat zat dia. Tapi sifat nama dia. Sebab sekarang kaya ni kita letak kat makhluk. Kan Tuan Muhammad Khosari sayang letak kat isteri. Memang kita tak bahas nama Allah dah. Sekarang isteri tu jadi Allah, jadi Tuhan. Takut dengan isteri. Kita boleh tahu, saya cakap macam ni sebab memang kita jazam dengan Allah tu layak segala-galanya. Tapi bila makhluk, dia jadi kalah. Total surrender dengan makhluk ni. Bila duit, rezeki, sebut tak ada rezeki. Kalah. Habis. Dua ni kalah. Allah jangan bahas. Okey? Terima Allah, terima. Okay, sekarang ni makhluk dia macam mana? Kita dah agungkan Allah ni. Makhluk ni kita agungkan tidak? Maknanya kalau masih agungkan makhluk, kita belum faham tentang Allah. Habis cerita. Kalau masih takut menduakan makhluk, maksudnya kita belum faham tentang kalimah Allah lah. Itu je lah. Sebab tu Allah tu kuasa. Illallah. La ilaha illallah. Kuasa. Kita tak sebut nama Allah tu dah. Allah itu adalah kuasa. Yang maha berkuasa. Habis. Takut. Cakap lah pergi. Try. Tengok. Cakap saya tak ada. Cakap saya tak ada.
Ya, betul. Saya pun faham. Tapi soalan-soalan ni saya tak tuju pada Tuan juga. Tuan Muhammad Khoseri. Ya, Syekh. Ana ambil soalan ni, ana akan bagi balik pada semua. Don't worry. InsyaAllah. Itu cara kita berdiskusi. Kalau tuju pada saya pun tak ada masalah. Kita sambut, kita bagi balik. Tak ada masalah. Bagus, soalan-soalan begitu. Manusia ni tergesa-gesa. Sifat ajilah. Sebab tu bila kata dia bahas pasal Allah, kata dia tak faham pasal Allah, dia tu tinggalkan Allah. Kemudian dia ambil makhluk. Dia ambil makhluk tanpa dia faham tentang, mudah je ingat Allah. Akhirnya, dia meletakkan makhluk lah tujuan dia. Ini yang jadi masalah dia. Sebab tu saya bawa balik tajuk ini, supaya manusia sepatutnya meletakkan kewajipan. Sekiranya kewajipan ingat Allah itu kewajipan, kenapa masih ada yang tiada? Tak ada. Masih bersedih dengan dunia, masih takut diduakan, masih takut kehilangan, maka dia belum ingat Allah. Tanda ingat itu adalah ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati jadi tenang. Di ayat dia, manusia ni dia nak senang di dunia. Itu je. Dia nak senang. Sedangkan kalau nak senang itu kena ingat akhirat, ingat Allah. Ingat Allah. Tapi dia tak mau ingat Allah, dia ingat kaya tu harta. Dia cerita mudah macam ni. Sekarang ni sebut nak kaya dengan apa? Sebut nak kaya dengan apa? Nak sayang dengan apa? Dua je. Kita bahas dua je. Nak kaya dengan apa? Nak sayang dengan apa? Ni manusia sekarang. Bila manusia hari ni, bila sebut nak kaya dengan apa, mesti, kalau tak ngaji, mesti cakap nak kaya dengan bisnes. Meniaga mana kaya, Ustaz? Tak kaya-kaya saya. Habis. Puan Alias Imam Sepaat. Dalam bab tamsilan banyak dah. Apa yang saya bawa ni lebih pada amsal aqsam lah. Sebenarnya. Saya tak berniat dan saya tak nak letakkan tadi. Kalau letak pada tu, asyik ulang amsal aqsam. Yang apa yang telah kita bincangkan daripada awal, itulah namanya amsal. Contoh-contoh. Yang jelas. Cuma ayat-ayat saja nak perlu ditelikan. Itu nanti kita susun ayat. Susun ayat-ayat yang amsal aqsam tadi. Tapi ceritanya, bukanlah kata tak penting. Tapi ceritanya sekarang, amsal yang utama yang boleh dipakai secara jelas. Itu yang kita nak faham. Ya? Boleh. Ada ustaz yang mahir tu susun ayat tu, susunlah. Ambil ayat-ayat itu dan letakkan sebagai amsalnya. Wa yaribullahu wa amsalanin nas. Surah An-Nur ayat 35. Amsalanin nas. Yahdillahu nurihi ma yasha wa yaribullahu al-amsalanin nas. Tamsilan. Macam kita berbahas bab baru. Betul tu Ustaz Fendi. Inilah hakikatnya akhir zaman. Rupanya mudahnya melupakan Allah. Dan sebenarnya mudahnya nak ingat Allah. Itu yang sebenarnya kita nak sampaikan. Sidang penonton, sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Ini sebenarnya. Ya, betul Tuan Aswad. Kalau resepi, kita ajar resepi, boleh. Banyak dah, pergi boleh. Betul. Itu tamsilan. Betul tu Tuan Aswad. Dia begini. Kalau kita susun satu-satu, kita susun satu-satu ikut dia punya resepi, nanti kita silap buat. Kita ajar tu, masak terus, makan terus. Sebab kita pergi pada implementation. Jika diberikan kekayaan pada kita, mintalah supaya kekayaan itu tidak membawakan kita. Itu sebab dia begini. Sebab tu yang saya cakap tadi. Kaya tu kena tegur nama Allah. Tu cara dia. Dia tak adalah panjang-panjang cerita tu. Bila kaya nama Allah, dah tak ingatlah cinta dunia. Nama Allah kan? Itu maksud dia. Tu dalil Iqra' bismi tu tuan. Dia terus je. Sebab Allah tidak perlu dibahaskan. Tapi sifatnya itu melupakan nanti. Bila kata sifat-sifat itu yang manusia banyak lupa tu. Bila dia kata Allah ni tak payah sebut dah. Kita terima. Semua orang terima. Di sifat apa? Semua orang terima Allah.
Tapi dia menduakan Allah pada sifat. Pada nama dan sifat nanti. Kaya. Macam tu lah. Nampak? Kekayaan. Kita minta jangan cinta supaya nanti. Sedangkan kaya tu nama Allah. Macam mana boleh cinta selain Allah sedangkan kaya tu nama Allah? Macam mana isteri kita nama Jemah? Supaya bila dikurniakan Jemah, saya tak cinta orang lain. Jemah tu isteri kita contoh. Jemah lah. Jemah dengan Jemah lah. Kaya Allah. Nama Allah lah. Habisnya ada kekayaannya diterjemahkan dengan amalan. Itu saja. Sebab dia terpisah. Saya bagi tahu mudahnya. Sebut saya kaya dengan Allah. Habis itu. Nak kaya dengan apa? Allah. Habis itu. Kemudian bila dengan Allah lah, datangnya ketakwaan tadi. Kalau tanpa Allah tak jadi. Itu mengaji asma, sifat. Mengaji sifat. Mengaji sifat. Mengaji namanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaya nama Allah. Ya Tuan Haji, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, hazam min fa'li Rabbi. Itu maksud dia. Maksudnya, macam mana boleh kaya dengan Allah itu? Sebab kita membawa kepada kejadian. Sebab orang letak kaya pada harta. Bila tengok harta sebut kaya. Ini tak boleh. Tengok ni, harta. Mata tengok harta, mulut sebut kaya. Datang Allah. Allah datangkan wahyu. Baca, tengok kaya, sebut harta. Tukar. Tengok kaya, sebut harta. Jangan tengok harta, sebut kaya. Itu salah. Sebab tu nanti dia kena berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang kau bagi ini tidaklah membuat aku cinta dunia. Sebab apa? Sebab dia tengah tengok harta, sebut kaya. Tapi kalau dia tengok kaya, inilah yang dianjurkan oleh agama, oleh Allah, oleh Nabi. Sebab apa? Nabi suruh tengok, nampak, itu nak panggil syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah. Susah berubah sebab dosa-dosa ya. Dosa yang paling mudah buat tu dosa lupa Allah lah. Dosa melupakan Allah, ya. Sebab lupakan Allah itulah susah nak berubah. Alhamdulillah. Teruskan. Bagus. Ya Tuan Muhammad Khasiri. Ya. Ilmu di atas nama lillahi ta'ala mawasih turut berkongsi. Alhamdulillah. Baik. Itu kita ambil. Saya aku cinta dunia kerana dah tak ada lah cinta dunia, mana boleh. Mana boleh saya aku cinta dunia? Cinta Allah. Dah tak ada cinta dunia tidak boleh. Macam mana kita nak cinta benda yang benci? Dunia itu sifat apa? Apa yang kita cinta pada dunia itu? Apa yang menyebabkan kita cinta pada dunia? Kerana sifat kan? Contoh. Kenapa kita cinta pada sesuatu? Sebab cantik. Seronok lah, cantik lah. Kalau buruk nak cinta tak? Ada nak cinta benda yang buruk? Ada? Tak ada kan? Kenapa cinta rumah? Kenapa cinta duit? Kenapa cinta harta? Kenapa? Sebab cinta reflect kepada sifat yang cantik. Cantik itu sifat siapa? Allah. Kita cinta pada dunia, bukan dunia tu. Kita cinta kaya pada dunia. Kita cinta sayang pada dunia. Kita cinta cantik pada dunia. Soal, dunia tidak memiliki sifat kaya. Dunia tak ada kaya. Dunia tak ada cantik. Dunia tak ada semua tu. Jadi alihkan cinta pada kaya tu pemilik. Allah bagi harta, ingat kaya Allah. Macam Tuan Khoseri tadi. Allah bagi sayang, bagi isteri, sayang pada Allah. Allah bagi harta, kaya itu Allah. Allah bagi kuat itu Allah. Jadi apa yang kita buat, apabila dah dapat itu, maka kita cintalah Allah dengan kita mencintai makhluknya. Kita mencintai Allah. Allah bagi isteri. Maka cinta, sayang tu, kita suka kat isteri tu, sifat-sifat dia ada kat situ. Lembutnya, peramah dia, rupa cantik pula dia, yang halal. Allah bagi tengok suami isteri ni, Allah bagi tengok saling melengkapi. Tengok je, sejuk mata tengok kamu je mah. Tapi sekarang abang sejuk tengok mata Jijah. Abang tengok Jijah pun sejuk juga mata abang. Tengok temah pun sama juga. Macam tu. Jejah, jimah, temah.
Sejuk mata memandang ini Allah bagikan sifat itu. Kerana apa? Kerana yang halal. Maka bila begitu, bawa cinta Allah itu. Mencintai makhluknya dengan menjaga suruhan. Meninggalkan larangan. Itu maksud dia. Jadi, jangan lagi lepas ni, Allah, susahnya. Jangan. Susah sebab kita yang lari daripada Allah sendiri. Allahu Akbar. Itu cara dia. Sebab tak ada benda. Tak ada benda. Nak cinta kat dunia tu sifat Allah tu. Sifat Allah. Sifat Allah. Jadi macam mana kita nak cinta? Ya, betul tu. Kalau hantu boleh juga takut pada hantu sebab sifat hantu kan. Tapi dunia tu lebih teruk pada hantu. Sebab dia bermuka-muka. Sebab tu jalan untuk dapat dunia ni mesti melalui jalan kebenaran yang mana melihat dengan mata hakikat, mata kebencian. Siapa yang Allah bukakan hijab dunia, mesti dia akan benci dunia. Tapi benci ni adakah dia merosakkan? Tidak. Benci kemudian ditutup dengan mata yang Allah berikan, dipanggil basirah, mata kasih sayangnya. Sebab buruklah aku tutup dengan amal. Sebab harta itu buruklah aku tutup dengan sedekah. Kita tutup dia. Macam kereta tuan-tuan, asalnya buruk. Besi buruk dia, penuh dengan kimpalan. Jadi sebab buruk tu lah kita kena cat dia, kita kena solek dia. Sama dengan dunia. Dunia ni tuan-tuan, sifat dia buruk. Sebab buruklah kita kena buat amal atas dia. Ada isteri, tolong beramal taat. Kalau tidak anda nampak buruk, walaupun pakai lipstick 5 meter nampak merah kat sini. Walaupun anda pergi gym, melompat-lompat sampai terlanggar dinding. Tapi kalau anda tidak taat pada Allah, anda tetap buruk. Jadi tutuplah keburukan anda dengan amalan. Dengan sifat Allah. Dengan kekuasaan dia. Tutuplah harta tadi dengan infak. Tutuplah diri ini dengan kebaikan. Itu cara dia. Dunia sifat dia buruk. Wallahi. Busuk, buruk, teruk. Itu cara dia. Allahu Akbar. Tutup keburukan. Ya, tutup keburukan itu. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu dia. Jadi, tutuplah setiap benda yang ada di dunia ini dengan amalan. Jadi, kena tukar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu je cara dia. Tutup hina dengan amal. Amal yang mulia. Amal tu di sisi Allah. Jangan tutup hina dengan harta. Tak tutup. Tak tutup. Dunia dengan dunia takkan tertutup. Sebab tu anda nak tutup keburukan anda yang tak ada duit dengan ada duit. Tak tertutup. Orang lagi hina nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedang memahamkan Allah Ta'ala. Percayalah, dunia ni ibarat pontianak yang ada paku di belakang tengkuk. Hanya yang benar-benar melihat saja yang mampu melihat sifat sebenar dunia. Jadi sebenarnya, mudah je ingat Allah. Sebab bila dia tahu sifat dunia itu buruk, nanti yang dilihat itu cantik. Terus dia kata, Subhanallah. Dia tengok isteri dia cantik, Masya Allah. Cantiknya sifat Allah. Ya Rab, terima kasih ya Allah kau kurniakan isteri aku yang cantik ini. Macam tu sepatutnya. Subhanallah. Tutuplah. Tutuplah keburukan-keburukan diri, dunia dan ghairillah itu dengan kekuasaan Allah. Subhanallah. Masya Allah. Ibarat pontianak. Allah Akbar. Kuntilanak, Gundurawa. Allah bukan ada di mana-mana. Jangan mana-mana pun tidak boleh letak Siti Noh. Siti Noh meliputi segala-galanya. Wujud bila-bil makan. Itu sifatlah, betul lah tu. Maksudnya sifatnya. Sana kaya, sana kaya, sana kaya. Situ rezeki, sana rezeki, sana rezeki. Sana sayang, sana sayang, sana sayang. Abang ni kan, abang sayang dengan jimah. Lepas tu abang sayang dengan jijah pula. Abang sayang dengan temah. Lepas tu abang sayang dengan siapa? Sayang tu kasih sifat Allah.
Allah boleh bagi sayang tu dekat mana-mana saja Allah nak bagi jemaah. Kamu kena terima hakikatnya jemaah. Sayang bukan pada kamu jemaah, sayang pada Allah. Bagaimana kamu dengan Allah, bagaimana abang dengan Allah, sayang bersama-sama kita. Itu closing dia. Bagaimana kamu bersama dengan Allah, bagaimana abang bersama dengan Allah, sayang akan bersama-sama dengan kita. Bagaimana selepas kamu lari daripada Allah, kamu berpaling daripada Allah, sayang akan meninggalkan kita. Itu maksud dia. Ya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak mudah tapi saya berusaha mencari Allah. Nur Airi, kan saya dah bagi tahu, bukan tidak mudah, mudah. Betulkan dulu fahamah tu. Mudahnya, sebab tadi saya dah sebut dah, boleh nampak dah. Tapi sebab kita masih ada sifat dunia. Kita masih cakap suami itulah sayang. Sayang itulah suami. Rezeki itu duit. Kita masih nisbah sifat pada benda. Hilangkan benda. Nisbahkan sifat. Letakkan sifat pada Allah terus. Terus letakkan. Nanti Allah akan tunjukkan kekuasaan dia. Ya? Nur Airi. Dia jadi susah tu bukan sebab susah. Sebab mudah sangat. Tu jadi susah tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Hai, jadi sedang nyaman yang mulakan Allah Ta'ala. Lepas tu minta tambah cawangan. Kalau minta tambah cawangan pun tak ada masalah. Kena af'al lah, kena buktikan. Tapi kalau ayat klise, kalau betul, dia tidak akan boleh cakap kalau sekira dalam hati dia tak ada. Biasanya tak terkeluar ayat tu. Ingat, orang boleh sebut di bibir tapi tidak datang dari hati. Orang boleh sebut di bibir. Mungkin dia dengar ayat ni dia tiru. Tiru percakapan ibarat burung kakak tua boleh tiru. Tetapi merasai, orang yang mendengar, isteri yang merasai, dia yang merasai, dia yang akan menjiwai. Suami yang tidak sebut dengan jiwa, dia akan merana. Isteri akan merana, suami akan merana. Siapa-siapa pun yang tidak sebut dengan jiwanya, maka dia akan merana dan sengsara. Dia dipertanggungjawabkan dengan kalam-kalam yang batil tadi. Sebab apa batil? Sedangkan sebut betul lah. Sayang sana, sayang sana, sayang sana. Rupanya batil pada hati dia. Bila batil pada hati dia, meranalah dia. Orang merana bukan sebab tak pandai sebut, tetapi tak pandai membenarkan. Dia hanya tiru-tiru orang cakap, dengar-dengar orang cakap. Oh, ini ayat power ni. Okey, ayat power salin. Oh, ni pick up lain ni. Oh, pick up lain salin. Bila dia salin, tapi tidak membenarkan dari hati, maka dia akan menyebabkan hati dia merana dan sengsara. Wallahi, sengsaranya manusia, merananya manusia, kerana dia tidak membenarkan di dalam hatinya bahawa yang disebut tadi itulah hakikatnya. Tapi tidak. Dia hanya ayat klise. Betul tu. Ayat Syekh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi sedang nyaman muka Allah Ta'ala. Saya kira cukup setakat tu dulu. Terima kasih banyak atas perkongsian kita. Kata kunci, mudahnya ingat Allah dan mudahnya melupakan Allah. Khalas, titik, cukup. Maka mohonlah kemudahan itu. Ya Allah, pimpin aku. Kurniakan aku makrifatmu, basirahmu. Pimpin aku dengan cahayamu. InsyaAllah, mudah-mudahan kita bertemu lagi pada malam ini insyaAllah dalam siri kuliah pengajian kita Lisanul Haq, dalam siri ke-7, kata-kata yang mengundang dosa. Masih lagi kita nak membahaskan perkara itu insyaAllah. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.